Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Jadi hari ini saya bersiaran bagi kuliah secara atas talian lah. Ini di jabak saya sendiri di Kuala Terengganu. Jadi ada kesempatan ini saya nak bagi tazkirah lah untuk memenuhi tanggungjawab dan program bagi Masjid Kedabulu. Sebab kita sekarang ni tidak boleh masuk ke masjid kecuali imam, bilal dan siok saja. Itu arahan yang dikeluarkan oleh pihak Majlis Agama Islam. Jadi dalam kesempatan ini saya mengambil kesempatan lah. Ambil peluang kita melaksanakan tugas dakwah kita ni melalui mayang. Melalui Facebook dan sebagainya lah. Jadi usaha kita tetap berjalan walaupun kita berada pada situasi PKP. Jadi hari ini saya akan bagi tazkirah berkaitan dengan puasa ya. Jadi yang pertamanya marilah kita mengkaji tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah. Surah Baqarah ayat ke-183. Di dalam ayat ini Tuhan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Itu benarnya. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi tujuan berpuasa ni untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita tak kira dari segi kesihatan lah. Kalau tengok dari segi pembincangan ahli-ahli sains ilmu Islam ni, banyak dibincang tentang pasal hikmat berpuasa. Banyak dari segi fizikal dan secara dalamnya lah. Jadi bersama kepada ayat tadi ada di sana pentafsiran berkenaan dengan at-taqwa. Jadi hari ini saya ambil satu pendapat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu. Sayyidina Ali telah mengatakan bahawa at-taqwa itu dikata al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil maksudnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Taala. Dia menjadikan langit dan bumi. Kita kena takut kepada Allah Taala. Dan yang keduanya wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahu mana kita beramal dengan Al-Quran? Adakah kita hari yang ke-10 ni baca Al-Quran dah 10 juzuk? Ataupun sebaliknya? Ataupun kita ni masih sama seperti yang tahun lepas? Ataupun kita ni masih berkurangan berbanding dengan tahun lepas? Ataupun biasa-biasa saja? Tak tambah, tidak berkurang, sama saja. Kita kena tengok balik sama mana amalan kita setakat 10 hari di bulan Ramadan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan lagi wal qana'atu bil qalil. Bersetuju ataupun redha dengan ataupun merasa mencukupi dengan pendapat yang sedikit. Misalnya kita kata sekadar lah itu pendapat harian ni sekadar cukup makan.
Misalnya kita kata kais kerja sehari tu RM20, RM30. Jadi sekadar untuk makan satu hari tu. Maka kita perlu redha. Nah, itu rezeki kita. Kena redha. Dan yang keempatnya wastidadul yaumir rahil, dan bersedia untuk menghadapi kematian. Itu tugasnya. Tugas kita bersedia untuk menghadapi kematian. Sebab mati ni kita tidak tahu bila. Tidak tahu bila habis ataupun tidak bulan Ramadan tahun ini. Ataupun besok lusa kita mati dah. Dan kita boleh tentu lagi dapat bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kena bersedia untuk mati ni seolah-olah kita nak mati besok. Sebab di dalam satu hadis Nabi kata, hendaklah kamu beramal seolah-olah kamu nak hidup selama-lamanya. Dan berbekal untuk akhirat ni seolah-olah kita nak mati besok. Berbekal untuk akhirat ni seolah-olah kita nak mati besok dah. Apabila seorang itu rasa nak mati dah, dia akan berusaha lah. Berubat ke berapa, dia macam-macam lagi. Sebab takut nak mati. Dia berasa amalan tak cukup lagi dan sebagainya. Jadi tazkirah saya ni rekah saja. Jadi nak bagi tahunya, di dalam kesempatan dalam 10 Ramadan ini, marilah kita cek balik amalan kita setara mana. Kalau berasa masih hidup biasa-biasa lagi, marilah kita usaha lagi. Di mana Ramadan ni ada 20 hari lagi, lebih kurang. Jadi kita gunalah masa yang ada ni, nak baca Quran ke, nak sedekah ke, nak buat kebajikan ke, dan sebagainya. Dan terawih. Walaupun di rumah pun kena terawih juga. Jadi kena guna peluang yang ada ni. Sebab boleh tentu lagi kita boleh dapat atau tidak pada masa akan datang. Sebab mati kita ni tak tahu bila. Mungkin hari ni kita segar, esok mati tak tahu. Sebab kena sedengan jatuh dan sebagainya, tak kira dulu. Mati ni dia boleh berlaku bila-bila masa. Tak kira tua, tak kira muda, tak mestinya sakit, orang sihat pun mati belana. Jadi setakat itulah kuliah saya hari ni. Jadi kita akan guna ruangan yang ada ni untuk bagi tazkirah dan melaksanakan aktiviti masjid. Sebab kita lah ni tak boleh buat apa dah di masjid tu. Mungkin untuk masa 1 minggu lah. Ataupun 2 minggu. Jadi saya akan guna ruangan ini untuk bagi dakwah dan aktiviti masjid. Saya setakat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.